A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah malam ni kita sambung kelas bahasa Arab. Dan kita masih berada dalam tajuk maf'ulun bih. Al-maf'ulun bih. Kalau ikut tajuk-tajuk yang kita dah belajar, bermula daripada iaitu kalimah dalam bahasa Arab terbagi kepada tiga. Pertama ismun, kata nama. Yang kedua fi'lun, kata kerja. Yang ketiga harfun, kata sendi. Kemudian kita belajar juga fi'lun terbagi pada tiga. Pertama fi'lun madhi, yang kedua fi'lun mudhari', yang ketiga fi'lul amri. Kemudian kita juga belajar fi'il mudhari' terbagi kepada tiga jenis. Pertama marfu' yang berbaris atas. Asal fi'il mudhari' ialah berbaris atas ataupun dipanggil marfu' bila tidak ada apa-apa huruf jazam ataupun huruf nasab di hadapannya, maka fi'il mudhari' itu dipanggil marfu'. Kemudian yang kedua mansub, fi'il mudhari' yang mansub, iaitu bila ada huruf nasab di hadapannya. Dan kita dah kita belajar empat huruf nasab, iaitu lan, hatta, an, lamut ta'lil. Empat. Kemudian kita juga belajar fi'il mudhari' yang majzum, yang berbaris mati. Dan fi'il mudhari' majzum ni bila ada huruf jazam di hadapannya, huruf yang menjadikan fi'il mudhari' berbaris mati. Dan huruf jazam yang kita belajar ada empat. Sebenarnya ada banyak, tapi kita hanya belajar empat sahaja, iaitu lam yang bermakna tidak, lamma yang bermakna belum, la an-nahiyah yang bermakna jangan, yang keempat lamul amri yang bermakna perintah ataupun hendaklah. Dan juga kita belajar tanda jazam fi'il mudhari'. Tanda jazam fi'il mudhari' dia bukan baris mati sahaja. Dia ada tiga tanda. Satu, tanda baris mati. Yang kedua, buang nun. Yang ketiga, buang huruf illah. Bila fi'il mudhari' jazam, dibuang nun. Bila fi'il tu fi'il lima kan, yang berakhir dengan waw nun ataupun alif nun.
Kan? Dan bila fi'il mudhari' yang jazam dibuang huruf illah. Bila akhirnya huruf illah. Kemudian kita belajar pula tajuk lain iaitu fa'il, iaitu pelaku. Nanti saya akan tulis apa-apa yang kita dah belajar dalam bentuk gambar rajah. Saya akan tulis, saya akan ulang sampailah sampai betul-betul ingat dan sampai betul-betul tak habis belajar. Okey, fa'il, apa makna fa'il? Pelaku. Dan syarat fa'il pertama mesti isim, kata nama. Dia tak boleh fa'ilun. Dia panggil mangsa. Ha? Mangsa. Namsa? Mangsa. M-A-N-G-S-A. Mangsa. Bahasa apa tu? Mangsa. Oh, mangsa. Oh. Dia tak mesti jadi mangsa. Mangsa tu bunyi macam tak elok kan? Saya hormat guru saya. Saya hormat guru saya. Apa maf'ulun bih? Ha? Saya hormat guru. Apa maf'ulun bih? Guru. Jadi takkan guru jadi mangsa kan? Dia ada benda jadi mangsa, ada benda jadi mulia. Ha? Okey. Ataupun objek. Objek. Jadi fa'il dia mesti isim. Yang kedua mesti marfu', baru depankan. Yang ketiga dia mesti berada selepas fi'lun ataupun didalui oleh fi'lun. Yang keempat mestilah orang tu yang melakukan perbuatan tu. Okey, itu fa'il kan. Dan kita juga belajar tajuk yang baru juga ialah al-maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni dia panggil apa? Objek. Benda kena buat. Okey, kita tengok kat smartboard. Ana tak boleh angkat Boleh buat bagi Ana je. Jadi enta relax sikit. Oh, tak boleh Tak. Enta angkat sikit je Okey, dah. Okey. Al-maf'ul. Tajuk yang last kita belajar ialah al-maf'ulu bih. Makna dia ialah objek lah. Benda kena buat. Maka definisi dia apa dah? Satu, mesti dia adalah isim, kata nama. Bila sebut isim, makna dia bukan fi'lun dan bukan harfun. Dan hukumnya adalah mansub. Mansub apa makna? Dari atas. Kemudian dia ada 3 unsur. Satu isim, yang kedua mansub, yang ketiga waqa'a, berlaku, alaihi, ke atasnya, fi'lu, perbuatan, fa'il, berlaku perbuatan pelaku ke atasnya. Kan? Betul kan? Telah sepak Ali bola. Jadi bola tu berlaku perbuatan siapa? Perbuatan Ali. Okey. Ini kita dah belajar. Okey. Tamrinat, contoh. Pelangkat sikit. Latihan. Biasalah lepas belajar kena ada latihan. Walaupun antara yang ditakuti oleh pelajar ialah latihan. Dah ramai syahid pun sebab sangkut kat sini lah. Oh, kena keluar tu. Okey, tamrinat. Latihan.
Istakhrij. Istakhrij mana? Keluarkan. Keluarkan. Mana-mana pelajar yang ikut secara live boleh buka buku Nahwul Wadih. Muka surat 32. Muka surat 32. Okey, istakhrij, keluarkan. Keluarkan apa? Al-maf'ulun bih. Keluar daripada maf'ulun bih dari mana? Daripada mana? Min dari jumal ayat-ayat. Jumal ni dia jamaah, kalau satu al-jumlah. Al-jumlatu, satu. Kalau jamak, pluralnya ialah al-jumalu. Al-jumalu. Jadi kalau satu jumlah, iaitu ayat yang lengkap. Saya ulang, jumlah makna dia ayat yang lengkap. Macam mana ayat yang lengkap? Kalau saya buat, sekiranya saya pergi, ada berapa perkataan? 3, tapi lengkap tak? Tak. Macam mana kita nak tahu lengkap ataupun tak? Bukan mesti 3 perkataan, bukan mesti ada sambungan. Ayat itu lengkap bila kita dengar, kita faham dan kita tak akan bertanya. Contoh, Ali gemuk. Faham? Ayat lengkap. Tapi sekiranya Ali yang gemuk, saya pun berhenti. Lengkap? Tak lengkap walaupun ada 5 perkataan. Jadi ayat yang lengkap ialah satu ayat yang memberi faedah dan orang tak akan bertanya setelah mendengarnya. Okey. Jadi kalau satu jumlah, kalau banyak al-jumal. Keluarkan maf'ulun bih daripada ayat-ayat yang lengkap al-atiyah yang berikut. Al-atiyah yang berikut. Dari ayat-ayat al-atiyah yang berikut. Okey. Contoh nombor 1. Ini semua ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semua dah panggil jumal. Ayat-ayat yang lengkap. Soalannya apa? Arahannya apa? Keluarkan maf'ulun bih dalam ayat ni. Okey, pertama. Mazzaqa al-ghulamu al-warqa. Ada 3 perkataan kan? 3 perkataan ni perkataan apa yang biasa kita dengar? Ghulam. Yang lagi biasa, ghulam ad-dakwah kan? Jadi apa makna ghulam? Budak. Dia 15 tahun ke bawah dia panggil ghulam. Okey, sekarang ada 2 perkataan je yang kita belum tahu makna. Mazzaqa. Apa makna mazzaqa? Mengoyak. Mazzaqa makna mengoyak. Tapi dia fi'il apa ni mazzaqa? Fi'il apa? Mana tahu? Akhirnya beratas. Fi'il madhi. Kalau fi'il madhi terjemah apa? Telah mengoyak. Al-ghulam budak, al-waraq kertas. Kertas. Dia kalau satu waraqah. Kalau satu al-waraqah. Al-waraqah. Kalau banyak jamak al-waraq. Ni jamak ni. Jadi budak ni koyak berapa kertas? Banyak. Al-waraqah dia jadi bahasa Melayu. Cuma dia ubah baris je. Apa dia? Warqah dari seberang. Warqah tu daripada warqah. Dia Melayu kalau dia ambil perkataan apa, dia mesti tukar. Dia tukar baris apa semua kan. Jadi Melayu ni bukan dalam bab ibadat je dia suka tukar.
Dalam bahasa pun ditukar juga. Okey, budak mengoyak kertas. Soalan dia keluarkan maf'ul bih. Mana maf'ul bih? Al-waraqa. Mana tahu? Satu isim. Yang kedua? Mansub, baris atas, waraqa. Yang ketiga? Objek ataupun berlaku perbuatan pelaku ke atas kertas tu. Perbuatan pelaku apa dia? Mengoyak. Mengoyak tu berlaku pada apa? Kertas. Jadi kertas tu adalah maf'ulun bih. Benda kena buat. Bila maf'ulun bih mesti baris atas. Okey? Jadi mana fa'il dia? Mana tahu? Baris depan. Al-ghulamu. Al-ghulamu. Kalau saya baca macam ni, saya baca mazzaqa al-ghulama al-waraqu. Al-waraqu. Betul ke salah? Balik. Ha? Walaku jadi subjek. Waraqu jadi subjek. Jadi betul ke salah? Salah. Salah kan? Kalau baris macam ni, kita kena terjemah apa? Kertas mengoyak budak. Tengok berubah makna sebab apa? Hanya ubah baris je. Sebab tu bahasa Arab ni Al-Quran kalau baca baris salah baris berdosa. Sebab dia boleh mengubah makna. Kertas mengoyak budak. Okey? Jadi al-waraq maf'ulun bih. Yang kedua, halabat al-fatatu al-baqarah. Dalam tiga perkataan ni perkataan apa yang biasa dengar? Walaupun jarang baca. Apa dia? Apa dia? Al-Baqarah. Di mana dengar ni? Surah Baqarah. Antara surah yang jarang dibacakan. Betul kan? Oh, baca. Itu dia tak panggil baca surah Baqarah. Baca 2 ayat daripada surah Baqarah yang jumlah dia 286. Okey. Baqarah biasa dengar. Lembu. Fatat. Tak pernah dengar. Kalau Al-Fatah. Al-Fatah. Tak dengar. Al-Fatah tak pernah dengar. Ha? Dekat-dekat je. Tapi tak kurang tepat. Pemuda. Orang Al-Fatah pemuda. Ada taran perempuan. Pemudi. Al-Fatah tu pemudi, Al-Fatah pemuda. Kalau seorang Al-Fatah kan, kalau ramai innahum fityatun. Surah Kahfi. Yang masuk gua tu semua pemuda-pemuda. Sebab tu jadi hebat. Kalau orang tua masuk gua, hebat tak? Tak hebat. Sebab biasa orang tua masuk sebab apa? Merajuk kan? Okey. Fatah tu pemuda. Baqarah lembu. Halabat apa dia agak-agak? Memerah. Halabat ni sebenarnya daripada halib, susu. Tapi bila halabat jadi perbuatan, iaitu telah memerah pemudi lembu. Mana memerah susu lembu. Okey? Okey, dalam ayat ni telah memerah seorang pemudi akan lembu. Mana maf'ulun bih? Al-Baqarah. Apa tanda dia maf'ulun bih? Pada atas. Kemudian dia isim. Yang ketiga, berlaku perbuatan fa'il, perbuatan pemudi ke atasnya, ke atas lembu. Mana fa'il? Pelakunya apa?
Al-fatatu, sebab tu baris depan. Kalau tukar baris, halabat al-fatata al-baqaratu. Apa jadi? Ha? Lembu perah. Okey, nombor 3. Boleh, ha? Saya ulang, ha? Mungkin yang ikut live ni rasa cepat ke? Kalau nombor 1, Mazzaqah telah mengoyak al-ghulam budak, al-waraqah kertas. Maf'ul bih ialah al-waraqah. Nombor 2, halabat telah memerah al-fatatu pemudi, al-baqarah akan lembu. Maf'ul bihnya ialah al-baqaratah. Yang nombor 3, ayqaza ar-ra'du an-na'imah. Antara 3 perkataan apa yang biasa dengar? Ar-ra'du dengar kat mana? Surah Ar-Ra'du. Apa makna Ar-Ra'du? Ha? Kilat ataupun petir? Surah petir, kan? Okey, Ar-Ra'du petir. An-Na'im tak pernah dengar. Kalau An-Naum, as-salatu khairu minan naum. Naum tidur. Kalau Na'im, orang yang tidur. Petir, orang yang tidur. Agak-agak apa dia? Ayqaza. Apa dia? Ayqaza membangunkan ataupun mengejutkan. Ayat dia, maksud dia petir membangunkan orang yang tidur. Betul kan? Kalau azan dia tak bangun, dengan petir baru bangun. Jadi yang dia lebih takut ialah petir. Okey. Telah mengejutkan, telah membangunkan petir, an-na'im, orang yang tidur. Mana maf'ul bih? An-na'im. Satu isim, yang kedua periatas, an-na'imah. Yang ketiga berlaku perbuatan fa'il. Di sini fa'ilnya apa? Mana fa'il? Pelaku. Ar-ra'du, sebab tu baris depan. Tapi dia bukan orang. Fa'il ni pelaku, bukan mesti orang. Bukan mesti orang. Okey, telah mengejutkan petir orang yang tidur. Nombor 4. Akala al-himaru al-ful. 3 perkataan. Perkataan apa yang biasa dengar? Himar. Himar biasa kan? Apa makna himar? Keldai. Lagi? Tak, full tak biasa dengar. Full. Kacang full. Kacang bahasa Melayu, full tu bahasa Arab. Full tu bahasa Arab ni lah. Bukan full kacang full. Okey, akala makna apa? Telah makan. Fi'il madhi. Okey, cuba terjemah. Telah makan oleh keldai akan kacang full. Jadi manusia makan tak kacang full? Sebenarnya itu makanan apa? Patutlah ada. Dia binatang yang paling bodoh apa dia? Binatang semua tak cerdik kan? Tapi yang paling bodoh apa dia? Keldai lah. Kerana Allah buat contoh dalam Quran kan, contoh seperti keldai. Siapa tu? Orang yang bawa kitab, baca kitab tapi tak faham apa yang dia baca. Samalah keldai letak kitab banyak-banyak, suruh dia bawa pergi mana-mana, lepas tu tanya, apa yang kamu bawa? Tak tahu. Kitab apa? Tak tahu. Okey. Telah makan oleh keldai akan kacang full. Mana maf'ul bih? Bari atas, Mana fa'il? Jadi semua ni al-ghulamu, al-fatatu, ar-ra'du, al-himar, ini fa'il. Ini yang saya bulatkan, ini maf'ul bih.
Sekarang kita tahu mana maf'ulun bih, mana fa'il. Sebab apa? Sebab baris. Orang Arab dulu, Quran, baris tak ada, titik pun tak ada. Tapi dia tahu mana fa'il, mana maf'ulun bih. Dan bila dia baca, baris betul, walaupun tak ada baris. Sebab apa? Sebab bahasa dia. Bahasa dia dah faham kan. Kita kalau tak ada baris, lepas tu tak faham pula, agak-agak dah betul tak? Lah Quran ada baris pun baca lintang bukang. Ada saya mengaji Quran dengan orang Arab di Mekah, Universiti Ummul Qura. Orang Arab. Gurunya orang Arab, yang belajar pun orang Arab. Tapi 10 kali tegur, baca salah juga. Itu orang Arab tu ada baris. Jenis ni kot. Okey, nombor 5. Sana'a. Sana'a telah melakukan. An-Najjar. 3 perkataan yang mana biasa kita dengar. Sana'a, An-Najjaru, kursiyan. Kursi. Dia jadi bahasa Melayu kan? Kursiyan. Okey. Najjar, tukang kayu. Najjar, tukang kayu. Siapa antara Nabi yang kerja dia Najjar? Nabi Ibrahim ke siapa? Kalau tukang besi? Nabi Daud. Tukang kayu? Nabi Nuh lah yang buat kapal. Orang pertama yang buat kapal kan, kapal daripada kayu. Ada dia orang katakan dia buat 40 tahun. Jadi agak-agak soalan apa dia? Membuat. Fi'il madhi, semua fi'il madhi ni telah membuat Najjar, tukang kayu, kursi. Sana'a telah membuat Najjar, tukang kayu, kursi lah. Sebab tu ayat kursi dia panggil kursi sebab apa? Ada perkataan kursi, wasi'ah kursiyuhu. Okey, mana maf'ulun bih? Kursiyan. Apa tanda dia? Baris atas. Dan dia isim. Kalau ini Al-Waraq, tanda isim alif lam. Al-Baqarah, tanda isim alif lam dan ta marbuta. An-Naim, tanda isim alif lam. Al-Ful, tanda isim alif lam. Kalau kursiyan, apa tanda isim? Tanwin. Kalau tanwin memang isim. Dia tak mungkin fi'lun. Okey, kursiyan maf'ulun bih ya. Ini maf'ulun bih. Fa'ilnya mana? Sebab tu baris depan Okey. Telah membuat tukang kayu kursi. Yang keenam, Rama. As-Sayyadu, As-Syabakah. Bahasa tiga-tiga tak pernah dengar. Betul? Tak pernah kan? Rama. Wa ma ramaita iz ramaita. Walakinallaha rama. Tak pernah dengar juga? Enggak, tak pernah dengar ayat Quran tu? Tak perasan? Dan ayat Quran tu pun baru kita tadabbur. Surah apa tu? Tak ingat juga. Dan surah yang kita tadabbur tu tahun ni. Tu. Al-Imran tu. Bukan. Tahun ni surah apa? Tak, tahu Al-Baqarah tahun lepas lagi kan? Tahun ni. Dan tahun ni pula rasanya baru mula sebulan 2 bulan. Al-Anfal tak ada pilihan kan? Betul ke? Cuba tengok ada tak? Rama. Berkenaan dengan peperangan Uhud. Awal-awal surah Al-Anfal. Ayat 17. Macam mana ayat dia? Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Okey, lepas tu? Wa ma ramaita. Ayat 17
Wa ma ramaita is ramaita walakin Allah rama. Ni sama ni. Rama. Rama bukan romel lah. Okey, cuba terjemah. Wa ma ramaita. Engkau tidak baling. Rama ni baling ataupun lempar. Ataupun lontar. Ramaita fi'il apa? Ta kat belakang ni. Ta, tu, ti, tuma, tum. Fi'il madhi. Engkau tidak telah membaling. Tak kan? Kalau anta, kalau anta, ramaita. Kalau anti, ramaiti. Kalau ana, ramai ana. Ramaitu. Kalau antum, ramaitum. Kalau antunna, ramaitunna. Okey. Allah, sebab dalam peperangan Uhud ni, Nabi baling pasir kan pada tentera musyrikin. Tapi pasir yang Nabi baling tu kena semua tentera, pada tentera tu jauh. Maka Allah kata apa? Wa ma ramaita, engkau tidak membaling ketika mana engkau membaling. Habis siapa yang baling? Walakin Allah, akan tetapi Allah yang membaling. Allah yang bagi pasir yang kau baling tu sampai pada semua muka tentera musyrikin. Kan? Cuma engkau hanya penyebab ataupun pemula je. Okey, Rama membaling. As-sayadu, Asyabakah ni jala. Jadi sayadu apa dia? Nelayan. Telah membaling as-sayadu, nelayan. Asyabakah, jaringnya ataupun. Sebab tu internet dalam bahasa Arab dia panggil syabakah. Jaringan ni. Internet dalam bahasa Arab dia panggil syabakah. Jaringan kan? Okey, telah membaling nelayan asyabakah, jala ataupun jaring. Mana maf'ul bih? Asyabakatah. Apa tanda dia? Satu? Isim. Yang kedua? Mansub. Yang ketiga? Berlaku perbuatan pelaku ke atasnya. Kan? Perbuatan pelaku ialah membaling. Jadi yang kena baling apa dia? Jala. Jadi kalau kita nak tahu fa'il pelaku, kita buat soalan. Siapa yang membaling? Jawapannya fa'il. Kalau nak tahu maf'ul bih, buat soalan. Apa yang kena baling? Jawapannya maf'ul bih. Okey? Kalau nak tahu fa'il, siapa? Kalau nak tahu maf'ul bih, apa? Okey. Nombor 7. Tabakhat al-mar'atu at-ta'am. 3 perkataan. Yang biasa dengar apa dia? Ta'am. Ta'am kan? Lagi? Al-mar'atu. Apa makna? Perempuan. Apa makna mar'atu? Perempuan dah. Kalau surah al-mar'atu, kalau ramai? Bukan. An-Nisa lah, surah An-Nisa. Seorang al-mar'atu, kalau ramai An-Nisa. Wanita-wanita. Waktu apa ni? Surah apa tu? Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zatala talahab wa imra'atuhu. Wa imra'atuhu di situ maksudnya isteri. Okey. Perempuan, makanan. Apa makna tabakhat? Agak-agak lah. Masak. Oh, lelaki cekak jawab. Jadi perempuan ni kerja masak je. Telah memasak seorang perempuan makanan. Maf'ul bihnya apa? Buat soalan. Apa yang dimasak? Makanan.
maf'ulun bih. Mari atas. Nak tahu fa'il, siapa yang memasak? Al-mar'ah. Dia, adakah tugas memasak ni tugas seorang isteri? Ataupun bukan? Tunggu nanti pencing kita jawab. Okey, tabakhat al-mar'atu at-ta'am. Maf'ulun bih at-ta'am. Yang ke-8, absara ar-rajul al-hilal. 3 perkataan. Perkataan apa yang biasa dengar? Rajul apa makna? Lawan al-mar'atu. Lagi yang biasa dengar? Absara biasa ke? Orang tertentu je ni biasa dengar ni. Hilal biasa dengar tak? Hilal apa dia? Anak bulan. Anak bulan. Kalau anak bulan, hilal. Kalau bulan purnama, al-badru. Tala'al. Menyanyi pandai tapi tak tahu makna. Tala'al badru alaina. Badru tu bulan purnama lah. Okey. Lelaki, anak bulan. Absar apa mana? Telah melihat. Basar. Telah melihat seorang lelaki akan anak bulan. Jadi maf'ulun bihnya apa? Al-hilal. Sebab tu bari apa? Di atas. Mana fa'ilnya? Ar-rajulu fa'il. Buat soalan, siapa yang melihat lelaki? Apa yang dilihat? Anak bulan. Boleh? Mudah tak latihan? Mudah kan? Man. Buat soalan, man absara. Man absara, siapa yang melihat? Kalau soalan apa? Ma absara. Okey. Boleh jawab semua? Senang kan? Tahu sebab apa senang? Sebab buat ramai-ramai. Tak ada ustaz. Setahun tak siap latihan. Okey. Semula sekali arah. Mazzaka bagi makna. Mazzaka telah mengoyak al-ghulamu al-waraqah. Maf'ulun bihnya al-waraqah. Yang kedua, halabat makna dia memerah. Al-fatatu pemudi. Al-baqarata lembu. Mana maf'ulun bih? Al-baqarata. Yang ketiga, aiqaza telah membangunkan ataupun mengejutkan. Ar-ra'du petir. An-naima orang yang tidur. Maf'ulun bih an-naima. Yang keempat, akala telah makan. Al-himar keldai. Al-fula kacang full. Pelik orang Melayu. Full makna kacang. Lepas tu dia terjemah, dia guna juga full. Kacang full. Jadi berapa kali kacang? Macam Lailatu makna apa? Malam kan? Cuba terjemah Lailatul Qadar. Jadi berapa kali malam? Sebab tu tak jumpa-jumpa. Okey. Sana'a telah membuat. An-najjar tukang kayu. Kursiyan maf'ulun bih kursi. Rama telah membaling. As-sayyadu nelayan. As-syabakata jaring ataupun jala. Maf'ulun bih as-syabakata. 7, tabakhat telah memasak. Al-mar'atu perempuan. At-ta'am makanan. Maf'ulun bih at-ta'am. Yang ke-8, absara ar-rajulu al-hilal. Maf'ulun bih al-hilal. Okey, berapa perkataan kita dapat malam ni? 3 kali 8 kan?
3 kali 8 berapa? 24. Satu malam 24 perkataan. Satu bulan kali 4 lah. Lepas tahun lupa semua. Oh, lepas seminggu. Setahun tu lambat sangat. Okey, last. Apa makna tabakhat? Telah memasak. Apa makna najar? Apa makna rama? Apa makna syabakata? Apa makna an-naim? Apa makna mazzaqa? Telah mengoyak. Apa makna al-fatatu? Pemudi. Apa makna al-waraqa? Kertas. Apa makna al-ful? Kacang. Apa makna ar-ra'du? Apa makna akala? Apa makna absara? Apa makna al-badru? Oh, semua terdiam. Semua terdiam. Nak nampak sangat pelajar silibus. Ikut skema dia. Okey. Boleh pergi ke muka surat 35. Okey. Boleh angkat sikit lagi? Oh, banyak sangat. Okey. Bagi tajuk nampak. Okey. Tajuk dia al-muwazanah. Muwazanah apa makna? Daripada wazan, pertimbangan. Tapi di sini perbezaan. Muwazanah makna perbezaan. Baina apa dah? Antara. Al-fa'il, fa'ilah. Wal maf'ulun bih. Sekarang kita dah belajar dua. Satu fa'il, yang kedua maf'ulun bih. Jadi sekarang dia nak kita nampak lagi jelas. Apa dia perbezaan antara fa'il dan maf'ulun bih. Okey. Al-amsilah. Contoh-contoh. Kalau satu misal pun dah jadi bahasa Melayu. Kan misalan. Amsilah misal-misal. Yajurru. Yajurru menarik. Al-hisan kuda. Al-ajalah roda. Jadi kuda menarik roda. Ataupun lebih tebak kuda menarik kereta kuda. Okey. Kalau dalam ayat ni kuda menarik kereta kuda. Mana maf'ulun bih? Al-ajalata. Al-ajalata. Mana tahu dia maf'ulun bih? Varietas. Mana fa'il? Mana tahu al-insanu fa'il? Ini fa'il bari depan. Yang ni maf'ulun bih. Okey. Kuda sedang menarik. Ini fi'il mudhari'. Sedang menarik kuda al-ajalah roda. Nombor dua, qatafa al-ghulamu az-zahra. Tiga perkataan ni. Yang biasa kita dengar? Ghulam budak. Lagi? Zahra biasa dengar tak? Orang Melayu suka bawa nama anak dia Zahra. Apa makna Zahra? Bunga. Jadi kalau budak bunga, agak-agak apa makna qatafa? Memetik. Telah memetik ghulam budak az-zahra. Budak lelaki memetik bunga. Pelik sikit kan? Biasa budak perempuan. Okey, mana maf'ulun bih? Az-zahrata. Varietas. Mana fa'il? Al-ghulamu. Bari depan.
Jadi kalau saya tukar makna, qatafa, saya tukar baris. Qatafa al-ghulama az-zahratu. Apa makna dia? Bunga petik budak. Tak betul lah. Okey, nombor 3. Rabatat Fatimatu al-Jadiyah. Rabatat, ikat. Rabatah. Fatimah? Fatimah lah. Al-Jadiyah? Oh, ada makna dah terjemah. Bocor dah. Ha? Nak gambar. Patutlah laju je. Oh. Oh. Saya kata terror. Apa pasal? Okey. Fatimah telah mengikat Al-Jadiyah, anak kambing. Mana maf'ul bih? Sebab tu dia baris atas. Ha? Kemudian fa'il Fatimah baris depan. Dia kalau bahasa Arab, orang Arab kalau tak ada baris dia akan tahu mana fa'il, mana maf'ul bih. Sebab tak mungkin ke anak kambing ikat Fatimah. tak mungkin. Okey, nombor 4. Yasqi al-falahu az-zar'a. Al-falah yang biasa kita dengar tanpa sabdu, hayya 'alal falah, kejayaan. Tapi kalau ada sabdu al-falah, mana? Petani. Yasqi, memberi minum. Dia asalnya yasqi, memberi minum. Tapi tengok konteks ayat. Ini zar'a, tumbuhan. Makna apa? Menyiram. Sedang menyiram. Fa'il mudhari', sedang menyiram. Petani, az-zar'a, tanaman. Jadi maf'ul bihnya apa? Az-zar'a, baris atas. Fa'il al-fallahu. Okey? Nombor 5. Qazafa al-la'ibu al-qurrata. Dalam 3 perkataan apa yang biasa dengar? Ha? Biasa dengar ke? Tak, kita tak perasan ada satu perkataan yang kita lebih dengar daripada qurrata. Pernah dengar tak qazaf? Bukan itu. Itu yang qazaf lain. Qazaf. Hukum qazaf. Qazaf ni dia menuduh seseorang berzina tanpa 4 saksi. Hukum qazaf. Dia kena sebab 80 rotan. Jadi qazaf ni menuduh. Tapi makna asal qazaf ialah membaling. Jadi tuduh tu dia baling fitnah pada orang. Okey, qazafa telah membaling al-la'ib, pemain. Kalau la'bun permainan, la'ibun permainan. Kalau la'ib pemain. Telah membaling pemain al-qurrah. Apa dah? Bola. Jadi mana maf'ul bih? Al-qurrata, maf'ul bih baris atas. Mana fa'il? Al-la'ibu. Roma, dia qazafa ni kadang-kadang dia balik benda. Kadang-kadang dia bukan balik benda. Macam buat tuduhan. Ada benda tak dia balik? Dia lebih kepada apa? Lempar tuduhan. Bukan mestinya benda. Tapi kalau Roma tu biasa balik benda. Balik benda. Lembing ke, pedang ke. Okey, nombor 6. Habasa asyurtiyu al-lissa. Tiga-tiga ni rasa tak pernah dengar. Betul? Tak pernah? Faisal seorang je tahu. Syurtiyu, polis. Syurti, polis. Lissa, pencuri. Jadi agak-agak apa? Habasa, menangkap. Habasa, menangkap. Menangkap ataupun telah menahan polis akan pencuri.
Jadi mana maf'ulun bih? Al-lissa, sebab dia baris atas. Fa'ilnya kalau saya tukar barisah, asyurtiyah baris atas. Kemudian al-lissu, lissu baris depan. Apa makna dia? Pencuri tangkap boleh yang mencuri. Okey, jelas ah? Cuba kita tengok sekali lalu makna perkataan. Ya jurru, menarik. Al-hisan, kuda. Al-ajalah, roda. Qatafa, telah memetikkan. Kita biasa dengar tak? Qutufuha daniyah. Qutufuha daniyah. Qutufuha daripada qatafa. Pernah dengar ayat Quran? Surah apa? Al-Insan, betul. Apa yang Allah nak bagi tahu dia? Nikmat dalam surga. Buah-buahan dalam surga, memetiknya daniyah, dekat aja. Dekat tu macam mana? Kita boleh kita nak ambil buah-buahan tanpa perlu kita bergerak. Tak perlu bangun, tak perlu duduk, tak perlu hulur tangan. Buah tu akan datang. Itu mana qutufuha, memetiknya adalah sangat dekat. Okey. Ghulam, Zahra, bunga. Rabatat, ikat. Jadiah, anak kambing. Yasqi, sedang menyiram. Al-falah, petani. Az-zar'a, tanaman. Qazafa, telah membaling. Al-la'ibu, pemain. Al-qurata, bola. Habasa, telah menangkap. Asyurtiyu, polis. Al-lissa, pencuri. 3 kali 6 berapa? 18. Tadi 24 campur 42. Malam ni kita dapat 42 perkataan Arab. Jadi start besok cakap cakap aja. Okey, boleh angkat sikit. Sekarang tajuk ni apa ni? Dia nak bezakan antara fa'il dengan maf'ulun bih. Nampak jelaskan? Satu perbezaannya apa dia? Baris. Kalau fa'il baris depan. Kalau maf'ulun bih baris atas. Yang kedua, persamaannya apa dia? Apa persamaannya? Fa'il dengan maf'ulun bih semuanya isim. Semuanya isim. Itu persamaan. Okey, cuba keluar. Okey. An-nata'ij. Nata'ij jamak. Kalau satu, natijah. Natijah bahasa Arab ke bahasa Melayu? Bahasa Arab. Kalau satu, natijah. Kalau banyak, pluralnya nata'ij. Hasil-hasilnya. Hasil daripada contoh tu ataupun kesimpulannya apa? Arafna, kita tahu mimma madha, apa yang dah lepas. Daripada contoh yang lepas, arafna, kita tahu. Wa na'rif, dan kita tahu juga min daripada ta'ammul, pemerhatian. Al-amsilah, contoh-contoh. As-sabiqah, tak, sabiqah yang lepas. Sabiqah, as-sabiqun al-awwalun, orang-orang dahulu. Daripada pemerhatian contoh-contoh yang lepas, mayati. Jadi kata, kita tahu daripada apa yang lepas dan kita tahu daripada pemerhatian contoh-contoh yang lepas seperti berikut. Ini hasil daripada contoh yang lepas. Pertama, cuba terjemah. Anna, sesungguhnya. Kulla, ataupun lebih tepat setiap. Fa'il, pelaku. Wa kulla, dan setiap. Maf'ulun bih adalah ismun. Hasil pertama, natijah pertama apa dah? Setiap fa'il
Dan setiap maf'ul bih mesti isim. Mudah kan bahasa Arab? Mudah kan? Sebab ustaz yang terjemahkan. Okey, nombor 2. Anna. Sesungguhnya. Fa'il. Fa'il pelaku. Huwa. Ialah. Allazi. Yang. Sadara. Sadara yang keluar. Fa'il ialah yang keluar. Anhu. Darinya. Al-fi'lu. Perbuatan. Fa'il ialah yang keluar perbuatan daripadanya. Telah makan Ali nasi kan? Jadi fa'ilnya apa? Ali. Ali ialah yang keluar perbuatan daripadanya. Perbuatan makan keluar daripada siapa? Ali. Itulah makna fa'il. Boleh? Semula. Anna. Al-fa'il. Huwa. Allazi. Ya. Sadara. Yang keluar. Anhu. Al-fi'lu. Perbuatan. Okey, itu fa'il kan? Nombor 3, anna. Al-maf'ul bih. Maf'ul bih. Ini fa'il. Ini fa'il. Ini maf'ul bih. Sesungguhnya maf'ul bih huwa adalah allazi yang waqa'a, yang berlaku alaihi, ke atasnya al-fi'lu, perbuatan. Kalau fa'il yang keluar perbuatan daripadanya. Kalau maf'ul bih yang berlaku perbuatan ke atasnya. Betul kan? Ali makan nasi. Maf'ul bihnya apa? Sebab perbuatan makan berlaku pada nasi itu. Betul? Okey. Yang keempat, anna al-fa'il akhiruhu. Akhirnya adalah apa makna marfu'? Hari depan. Akhirnya hari depan. Nombor 5, anna al-maf'ul bih akhiruhu. Tak payah terjemah, terjemahnya aja, akhirnya. Kan? Mansub. Mari atas. Mari atas. Mudah kan? Semula. Anna. Kulla. Fa'il. Wa kulla. Maf'ulun bih. Ismun. Isim. Nombor 2. Anna. Al-fa'il. Huwa. Allazi. Sadara. Keluar. Anhu. Al-fi'lu. Perbuatan. Beza. Kalau fa'il pelaku. Kalau al-fi'lu perbuatan. Nombor 3. Anna. Al-maf'ul bih. Huwa. Allazi. Waqa'a. Berlaku. Alaihi. Alaihi. Ke atasnya al-fi'lu. Perbuatan. Nombor 4. Anna. Al-fa'il. Akhiruhu marfu'. Akhirnya baris depan. Nombor 5. Anna. Al-maf'ul bih. Akhiruhu mansub. Boleh? Mudah kan? Mudah. InsyaAllah minggu depan kita start bercakap Arab lah. Cakap perkataan yang kita dah belajar walaupun kita tak faham. Setakat ni boleh kan? Boleh faham kan? Boleh ikut? Kalau boleh ikut, berhenti dulu ah. Takut kalau tambah pula tak boleh ikut pula ah. Saya ingat dah masuk tajuk baru tapi dah sejam dah.
Kita ambil 5 minit. Saya nak bagi contoh daripada Quran. Kita keluarkan sendiri. Siapa boleh cari? Ayat Quran ni ada fa'il dan ada maf'ulun bih. Dan nampak jelas barisnya. Ya. Okey, cuba buka surah Baqarah ayat 10. Ayat 10. Jumpa? Jumpa kan? Okey. Cuba tengok muka surat 3 ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fi qulubihim maradun wa zadahumullahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Cuba kita terjemah dulu. Fi dalam qulubihim, hati-hati mereka. Ini cerita orang munafik. Maradun penyakit. Fa maka zada telah menambah hum kepada mereka Allahu oleh Allah maradon penyakit, walahum dan bagi mereka azabun alim, siksa yang pedih, bima kanu yakzibun, dengan apa yang mereka dustakan. Okey, cuba cari fa'il dan maf'ulun bih. Fa'il Allah. Mana fi'lun dia? Azada. Dia zada saja. Kan fa'il mesti ada fi'lun sebelum dia kan? Jadi fi'lun zada. Fa'ilnya apa? Allah. Kita buat soalan nak tahu apa dia fa'il, kita buat soalan siapa. Kalau zada makna tambah. Buat soalan, siapa yang menambah? Allah. Sebab tu Allah baris depan. Okey, apa maf'ulun bih? Marada. Jadi kita buat soalan, apa yang ditambah? Penyakit. Sebab tu marada baris atas maf'ulun bih. Nampak? Jadi orang munafik ni hati dia ada penyakit, tapi tak terhenti setakat ada penyakit. Apa lagi berlaku? Allah tambah lagi. Sama juga kalau orang beriman, kalau dia beriman, Allah tambah iman. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka tu pemuda yang beriman dan kami tambah petunjuknya. Dia tak ada yang apa? Maintain macam tu je. Iman saya ustaz daripada mula balik sampai umur 60 maintain je, tak ada. Dia sama ada semakin naik ataupun turun. Boleh? Jadi setiap kali baca Quran cari fa'il dan
Maf'ulun bih. Kalau tak jumpa Ustaz macam mana? Sambung je ayat lain. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ustaz, saya dah habis 3 petunjuk. Tak jumpa juga. Masuk kelas lagi ya. Okey, cukup Ada soalan ke? Ini soalan pasal bahasa Arab je. Soalan masalah teknikal kemudian. Tak ada? Kalau tak ada, pelajar online ni ada ke tak ada ni? Ada. Kau dah tidur lah. Saya tak tahu siapa tidur, tapi malaikat tahu Ada tanya tak? Ya. Okey. Ya. Itu kan tadi dalam contoh yang mula-mula itu kan sona'a dan jarul rosi sona'a. Sedangkan yang keempat tadi absara rujulun hilal. Kenapa yang sona'a tadi tidak pakai alif? Boleh dipakai asna'a. Asna'a An-Najran Rusi Asna'a. Itu dia masalah satu tajuk. Ada fi'il yang 3 huruf. Ada fi'il yang 3 huruf ditambah 1 huruf jadi 4 huruf. Jadi basara asal 3 tapi ditambah makna dia berubah. Contoh zahaba, contoh lain zahaba 3 huruf. Bila tambah hamzah ke hadapan azhaba, makna dia berubah. Itu kita akan belajar dalam bab saraf. Fa'ala, af'ala, fa'ala, fa'ala, itu dalam bab saraf. Harap sabarnya, nampak? Ya. Seperti juga tadi absara itu. Apa bisa kita boleh kita bilang basara? Tidak sesuai. Basara ni lebih kepada dia kadang-kadang basara ni dia tak perlu pada maf'ulun bih. Dia sedar, dia memikirkan, kadang-kadang tak perlu pada maf'ulun bih. Kalau perlu pada maf'ulun bih, dia lebih sesuai tambah absara. Bapaknya dari mana ni? Dari Medan. Oh, Masya Allah. Boleh faham Ya, tapi tadi asna'a tadi kita bilang asna'a, tidak sana'a saja. Tak. Ada fi'il yang 3 huruf dia cukup. Sudah cukup untuk memerlukan maf'ulun bih. Dengan 3 huruf dah cukup. Ada fi'il 3 huruf tak cukup. Dia perlu tambah 1 huruf. Nanti kita akan belajar dalam bab saraf. Sama-sama. Kenapa fa'il jamak taksir? Fa'il jamak taksir muzakkar. Fa'ilnya muannas. Contoh Muhammad Khairi Hussein. Cuba bagi contoh. Assalamualaikum Ustaz. Maaf saya baru ikut kelas. Boleh tengok rakaman yang lepas.
Tak ada. Kena tengok contoh baru saya boleh terangkan. Bagi contoh. Mana? Ustaz, dia maklum. Oh, ja'at rusulun. Okey. Itu pun tajuk kita belum belajar. Dia kalau rusul tu jamak taksir. Dan bila jamak taksir, walaupun dia muzakkar, rasul ni lelaki kan, rasul. Semua rasul lelaki, tapi dia jamak dalam bentuk perkataan jamak taksir. Kita belum belajar. Bila jamak taksir, fi'lun dia boleh disebut dalam bentuk muzakkar dan boleh disebut dalam bentuk muannas. Boleh ja'at rusulun. Boleh ja'a rusulun. Dua-dua boleh, ya, harus. Bila tu? Bila fa'il dia adalah jamak taksir. Kita belum belajar. Okey. Dah. InsyaAllah kita jumpa lagi malam besok. Soalan? Nak tanya satu soalan, Ustaz. Boleh? Assalamualaikum, Ustaz. Wassalam. Saya nak tanya, statement tadi, dia tulis Quran je. Dia punya perbuatan di depan, fa'il di kedua, dan yang ketiga tu dia nama maf'ul. Ya. Adakah boleh struktur dia bertukar? Macam maf'ul itu kedua dan fa'ilnya di susunan ketiga. Boleh. Kita akan jumpa dalam Quran. Kalau ikut susunan asal, fi'lun, fa'il, maf'ul bih yang ketiga. Bahasa Melayu pun macam tu. Tapi kita akan jumpa dalam Quran kadang-kadang fi'lun, maf'ul bih dulu, baru fa'il. Bila tu? Bila Allah nak begitu keutamaan maf'ul bih, maka Allah sebut maf'ul bih dahulu. Kita akan jumpa nanti insya-Allah. Boleh? Jawapannya boleh. Sama-sama. Okey, cukup ah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم